Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah yang bertajuk sunat ab'ad dan sunat hayat. Jom belajar bersama-sama Ustazah. Pernahkah kamu alami seperti ini? Kenapakah kamu tidak solat subuh pagi tadi, Luqman? Maaf Ustaz, saya tidak hafaz doa kunut. Luqman perlu solat subuh kerana solat itu wajib dilaksanakan. Doa kunut tidak wajib, hanya sunat ab'ad. Perkara sunat dalam solat adalah sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad adalah amalan sunatnya amat dituntut. Jika ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa kunut. Sekiranya tidak membaca doa kunut, hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Seterusnya adalah sunat hayat, iaitu amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, membaca doa iftitah. Sekiranya tidak membaca doa iftitah, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Mari kita lihat sunat ab'ad. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Seterusnya, kita lihat sunat hayat dari segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Duduk iftirash adalah ketika duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Hendaklah meletakkan punggung di atas kaki kiri seperti gambar raja di atas. Manakala duduk tawarruk pula adalah ketika duduk tahiyat akhir, dan hendaklah meletakkan punggung di tempat solat seperti gambar raja di atas. Terusnya, kita lihat sunat hayat dari segi bacaan. Yang pertama, melafazkan takbir intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Lafaznya adalah Allahu Akbar. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Yang keenam,
membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang ketujuh, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Kelapan, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, membaca selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-10, memberi salam yang kedua. Ingat ya murid-murid, sekiranya kamu meninggalkan sunat ab'ad, kamu hendaklah melakukan sujud sahwi. Baiklah murid-murid, ini adalah tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan selepas membaca tahiyat akhir. Lihat gambar rajah yang pertama, hendaklah duduk iftiraj dan membaca tahiyat akhir. Kemudian sujud dan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Seterusnya, lihat gambar rajah yang ketiga, duduk antara dua sujud. Seterusnya, yang keempat, sujud yang kedua. Kemudian baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Kelima, duduk tawarruk. Dan yang keenam, memberi salam. Sebagai rumusan, solat yang sempurna akan menjamin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.